Ni antara amalan-amalan yang daripada guru-guru saya, daripada Syria dengan daripada Hadramaut Yaman. Ni saya ringkaskan seringkah mungkin ni ya. Di antara amalannya tuan-tuan bacaan sebelum subuh. Bangun, tuan-tuan nak solat witir, solat hajat, solat tahajud dan sebagainya. Kemudian sebelum orang azan subuh itu, tuan-tuan boleh baca yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga pada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatan kuasa surau. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah malam ni tuan-tuan, saya rasanya kita baca khatam lah, insya-Allah kita khatam kitab ni pada malam ni insya-Allah. Dan untuk bulan yang akan datang nanti kita bincang baliklah untuk baca kitab yang lain insya-Allah. Baik, untuk malam ni ada sedikit perbahasan pada bab yang kelima, muka surat 132, sebagaimana yang Tuan Haji Muhammad Anwar sebut tadi. Saya nak baca ringkas tuan-tuan, supaya mungkin kalau tuan-tuan baca di rumah ataupun ada yang ada kitab, mungkin kalau pernah bertemu dengan qasidah ataupun teks syair ini, kita faham sedikit sebanyak insya-Allah. Jadi tajuk yang terakhir dalam bab yang 5 ni ialah hati yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Tuan-tuan, salah satu daripada hidup atas muka dunia ni ialah hidup dengan rasa. Dan di antara banyak-banyak benda yang kita rasa, rasa kasih, rasa sayang, rasa hormat, rasa mulia, kita kena rasa cinta. Dan di antara rasa cinta itu ialah cinta kepada Allah. Kasih dan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tuan-tuan, sebagaimana kita sudah memahaminya bahawa kita tidak akan pernah wujud atas muka dunia ni kalau tidak diwujudkan oleh Allah. Dan kita tak akan hidup sampai ke hari ini kalau Allah tidak hidupkan kita. Dan kita tidak akan pernah merasai hidup berkeluarga, hidup beribadah, hidup segala-galanya tanpa anugerah dan kurniaan Allah. Maka kalau inilah yang kita faham dengan Allah, maka tak akan mungkin kita tidak akan mencintai Allah. Ya, sebagaimana kita cinta dan kasih pada ibu dan ayah kita, kerana mereka lah kita ada pada hari ini, sebab musabab. Ya, kerana mereka lah tuan-tuan sekalian, kita dapat belajar, kita dapat menuntut ilmu dan segala kehidupan yang kita lalui dengan jasa ibu dan ayah kita. Sebab itulah sampai hari ini ibu dan ayah kita ni walaupun telah meninggal lama, ia menjadi kenangan dalam hidup kita yang kita sentiasa berterima kasih, berdoa kepada mereka. Dan kalau kita tanya balik, ibu dan ayah kita tu siapa yang cipta? Maka jawapannya adalah Allah. Allah lah yang menganugerahkan kepada kita ibu dan bapa kita. Maka sebagaimana kita berterima kasih, kita mencintai, menyayangi ibu dan ayah kita, maka lebih aula, lebih utama, lebih penting kita mencintai Allah dan yang telah menganugerahkan kehidupan berkeluarga dan sebagainya. Jadi alim ulama ni tuan-tuan, khususnya orang-orang yang mengenal Allah, dalam jiwa dan hati mereka ni sangat-sangat mencintai Allah. Dan di saat cinta mereka kepada Allah, mereka meluahkan rasa cinta itu untuk kita belajar sedikit sebanyak bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehinggakan hati ni dia tenggelam dalam rasa cinta kepada Allah. Maka saya baca sikit di sini tuan-tuan. Mungkin saya baca muka surat 132 cukuplah, yang lain tu tuan-tuan boleh baca sendirilah. Cuma bahasa yang akan kita baca ni ialah bahasa cinta. Bahasa cinta ni tuan-tuan, kalau kita tengok sempitah lalu, dia panggil apa? Syirik ke apa? Sebab orang bercinta ni dia luahkan perasaan dia.
Maka kadang-kadang pada zahirnya nampak macam syirik lah. Kenapa? Orang bercinta ni tuan-tuan, dia kata apa? Engkau lah segala-galanya dalam hidupku. Ni apa ni? Betul ke tuan-tuan? Engkau lah segala-galanya. Engkau lah nyawaku, engkau lah hatiku, engkau lah jantung hatiku. Tuan-tuan ingat masa bercinta dulu kan? Ya, tanpa dirimu, apa? Lenyaplah aku. Macam mana tuan-tuan? Engkau lah nyawaku. Tanpa dirimu, matilah aku. Ini apa ni tuan-tuan? Ini bahasa cinta. Jadi bahasa cinta ni jangan kata, syirik dia ni. Bukankah Allah yang memati, Allah yang menghidupkan? Tiba-tiba kekasih dia pula yang menghidupkan dan mematikan dia. Tapi tak apa tuan-tuan, ini bahasa. Ya, kalau manusia bercinta sesama manusia, itulah ungkapannya bagaimana manusia yang bercinta dengan Allah. Kerana kadang-kadang jiwa kita ni, dia seni. Hati kita ni hati halus. Seni. Sebab tu kadang-kadang bila mana ada alunan-alunan tertentu dia masuk dalam hati kita, kadang-kadang dia meruntun kita untuk membawa hati dan jiwa kita kepada Allah. Macam lagu-lagu yang ada ni lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak perasan lagu-lagu yang ada ni? Jangan, dia memberi pengaruh pada jiwa manusia. Dulu zaman tuan-tuan lagu apa dulu zaman tuan-tuan? Ya? Pok Yeh-Yeh ke apa? Orang terhenjuk-henjuk. Tuan-tuan tengok juga filem-filem Lee tu. Jangan tuan-tuan dengan muzik, dengan kata-kata tu orang jadi macam tu. Zaman saya ni zaman apa? Rock kapak ke apa? Zaman saya ni tuan-tuan. Zaman 90-an, 80-an, 90-an. Masa tu orang rambut panjang, pakai seluar ketat. Ya, tuan-tuan sekalian seluar breakdance ke apa? Macam-macam tuan-tuan. Kalau zaman siapa ya? Kalau zaman ni, zaman orang muda ni dia panggil rap. Tuan-tuan tahu rap, hip hop. Tahu ya? Yo. Itu dululah tuan-tuan sekalian. Tapi zaman terakhir ni saya tak tahu zaman apa ni. Yang terakhir ni, yang terkini ni. Apa tuan-tuan ya? Yang terkini lagi ni. Jadi benda-benda begini ni kadang-kadang dia berkesan dalam jiwa manusia sehingga sampai lalai daripada Allah. Dan ada lagu-lagu yang membawa kita ingat kepada Allah. Ini antaranya lah. Baik, kita terjemah ringkaslah tuan-tuan. Engkau wahai Allah, fil hubbi, dalam kecintaan ataupun dalam percintaan ini, dawai adalah ubatku. Tuan-tuan bila mana bercinta, dia ada rindu. Sebagaimana saya pernah sebut banyak kali di sini, tak mungkin cinta tanpa rindu. Dan tak mungkin rindu tanpa cinta. Okey ya? Maka bila mana seorang itu mencintai seseorang, dia akan datang rindu. Maka rindu ni tuan-tuan, dia agak memeritkan. Betul ya? Tuan-tuan pernah rasa rindu ya? Pernah lah ya? Rindu pada mak, rindu pada ayah, rindu pada suami, rindu pada isteri, rindu pada anak-anak. Kadang-kadang kita rindu pada sahabat-sahabat kita masa dulu-dulu tuan-tuan. Baik dia. Sekarang dia dah tak ada dah. Rasa datang dalam hati kita rasa rindu. Maka di saat rindu ni, dia sakit. Maka di saat sakit, apakah ubat dia? Ubat dia ialah orang yang kita cinta itu. Maka engkau, wahai Allah, dalam percintaan aku dengan engkau ni, engkau adalah dawai, engkau adalah ubat kepadaku. Sebab tu kalau tuan-tuan rindu Allah, tuan-tuan kena bangun malam, sujud dan rukuk pada Allah. Menangis, silakan menangis. Lepas menangis tu rasa lapang dan rasa terubat kerinduan itu. Bila saat tuan-tuan rindu pada Allah, tuan-tuan ambil wudu, ambil Quran, baca Quran. InsyaAllah dia akan hilang kerinduan itu. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak pernah tenggelam dalam rindu kepada Allah. Mungkin kita tak rasa. Ada orang tuan-tuan dia boleh pensan kalau dengar kalimah Allah ni pensan. Ada orang boleh mati. Ya. Tapi oleh kerana tuan-tuan mungkin kita tak pernah mengalami sampai ke tahap itu, maka biasa rasa dia. Orang azan, dia biasa. Berapa ramai orang tuan-tuan dia peduli apa dengan azan. Betul ya? Sebab dia tak pernah rasa. Tapi macam kita tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan rindu apa? Tuan-tuan sekarang ni tuan-tuan rindu suara mak, suara ayah. Dulu rasa apa? Rasa rimas. Mak ni membebe. Tapi sekarang ni mak tak ada. Ya Allah, bila lah? Tak ada bila lah tuan-tuan. Rindu nak dengar ni. Maka macam mana nak dengar kalam Allah? Ambil Quran baca tuan-tuan. Macam mana nak dekat dengan Allah? Ambil wuduk, solat, bangun malam, menangis dengan Allah. Itulah ubat. Anta suqmi wa shifai. Engkau wahai Allah, pemberi penyakit kepadaku. Wa shifai, engkaulah juga penawar penyembuh diriku. Tuan-tuan, sebab tu ada orang atas muka dunia ni yang kita tahu siapa dia? Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Qarni. Dia akan sakit. Tapi dia tahu sakit tu daripada siapa? Daripada Allah. Maka dia seronok dengan sakit dia. Tuan-tuan, kita ni kalau kita bercinta dengan seseorang, orang tu buat apa pada kita pun,
Alhamdulillah. Ya. Dia kata apa? Dia kata buat yang baik-baik kita boleh terima. Dia kata yang tak baik pun kita boleh terima. Dia cubit pun okey. Masa bercinta dulu kan. Kena cubit. Alhamdulillah. Cuba kawan-kawan kita cubit tanpa cinta. Marah kita tuan-tuan. Tapi bila mana bercinta ni cubit pun tak apa. Marah pun tak apa. Marah apa? Marah sayang. Wah, marah pun sayang tuan-tuan ni. Tuan-tuan pernah marah sayang? Macam tuan-tuan marah pada isteri dah, tu marah sayang. Isteri marah suami, marah sayang. Betul ya? Ke marah betul? Marah betul, habislah tuan-tuan, hilang dah suami tu. Jangan marah betul. Kita marah pada anak-anak, marah sayang. Samalah orang bercinta, marah tapi sayang. Pernah tak Rasulullah kena marah pada Allah? Pernah. Ayat Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul ahma. Allah tegur baginda Nabi kerana bermasa muka dengan seorang yang buta. Apa tu ulama kata? Ulama kata marah sayang. Marah Allah kepada kekasihnya. Begitulah cinta. Okeylah tuan-tuan ya. Anta fi qalbi dimai. Perangai yang bawah tu. Anta, engkau wahai Allah, fi qalbi, di dalam hati ini, dimai adalah seumpama darahku. Ni bahasa kiasan tuan-tuan ya. Sebab tu saya sebut tadi, bahasa yang ada ni bahasa cinta. Bahasa cinta ni dia banyak bahasa kiasan. Tuan-tuan, hidup kita ni dengan ada seketul hati. Hati ni apa fungsi dia? Hati ni lah dia mengempam darah ke seluruh hujung kepala kita sampai hujung kaki kita. Ni umum saya bicara tuan-tuan. Dengan hati yang seketul ni, dengan fungsi dia pam darah ke seluruh badan kita, dengan sebab ini salah satu sebab kita hidup. Lepas tu kalau kita ni ada kena, bukan kita lah tuan-tuan, ada setengah-setengah di kalangan jemaah kita ataupun siapa di kalangan ahli keluarga kita yang stroke. Kenapa? Ada masalah pada peredaran darah dia dan sebagainya. Lumpuh dan sebagainya. Maka Allah dan kita bercinta dengan Allah, cinta tu adalah hati. Cinta tu daripada hati. Maka ibarat bagaimana Allah dalam hati kita ni, ibarat, tuan-tuan jangan salah faham ni, ibarat sebagai darah, sebagaimana darah tadi yang menghidupkan kita, yang menggerakkan fungsi anggota kita, organ kita yang lain, bila mana sampai ke darah-darah di hujung kaki kita, hujung kepala kita, maka itulah ibarat dalam bercinta dengan Allah, dia menghidupkan seluruh diri kita. Orang yang bercinta dengan Allah ni, dia hidup. Sebab tu orang yang cinta Allah tuan-tuan, dia boleh bangun malam sampai beberapa rakaat. Dia boleh baca Quran sampai berjuzuk-juzuk. Dia boleh berzikir sampai ratusan ribuan zikir. Kenapa? Dia hidup. Itulah. Baik, seterusnya anta ardi wa samai. Engkau wahai Allah adalah pemilik bumi yang kupijak, wa samai, bumi langit yang kujunjung. Ini mudahlah tuan-tuan. Maknanya di saat kita bercinta dengan Allah, jangan lupa yang kita pijak ni bumi ni milik Allah. Ya, jangan lupa tuan-tuan yang langit yang kita junjung ini adalah juga milik Allah. Tapi tuan-tuan, kalau kita belajar begini, tapi itu terjemahlah. Kalau bahasa Arab, engkaulah bumiku, engkaulah langitku. Itu kalau bahasa ringkas. Tapi tak boleh kita terjemah begitu. Ya, engkaulah pemilik bumi yang aku pijak dan engkaulah juga pemilik langit yang aku junjung. Itu bahasa. Anta fil ashki hanai. Engkau wahai Allah dalam cuma mungkin ada sedikit salah saya dalam terjemah tu. Tapi ishki ni ialah kerinduan. Asyik. Kerinduan. Boleh kita kerinduan. Engkau wahai Allah dalam kerinduan, hanai adalah kegembiraanku. Masa kita duk rindu pada Allah, itulah kegembiraan kita. Tuan-tuan, tidak ada sebuah kerinduan, tidak ada sebuah kegembiraan yang paling gembira di saat kita merindui Allah. Walaupun dalam tangisan. Macam kita rindu pada siapa-siapa tuan-tuan, rindu pada mak, rindu pada ayah, ni menangis kita. Tapi mengembirakan hati kita. Betul tuan ya? Kita pergi ziarah makam, kadang-kadang mengalir air mata kita. Ya, kenapa? Kerana rindu pada mak ayah kita, tapi itulah kegembiraan kita. Daripada kita langsung tak ziarah kubur, langsung tak berdoa, itulah kesengsaraan kita. Ya? Di saat kita angkat doa, kita doa Allah maghfirli zunubi wali walidayya, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah dua ibu bapa aku. Itu salah satu bukti kerinduan kita pada mak ayah kita, tapi itulah kegembiraan. Allah akan gembirakan kita dunia dan akhirat kita. Begitulah kita dengan Allah. Anta nuri wa dhiyai. Engkaulah wahai Allah adalah cahaya kerohanianku. Dan engkaulah wahai Allah wa dhiyai, cahaya luaranku. Tuan-tuan pernah saya sebut di sini, dalam bahasa Arab ni dia ada dua perkataan yang menunjukkan cahaya. Satu nur. Satu lagi dhiya. Kalau dalam Quran disebut nur ni cahaya bulan. Dhiya cahaya matahari. Nur cahaya bulan. Cahaya bulan ni bagaimana tuan-tuan? Dia cahaya yang tak terang sangat, tapi dia lembut.
dan dia indah pada pandangan mata. Tapi cahaya matahari ini dia terang, tapi dia sedikit menyakitkan. Okey? Tapi dia terang dan dia menyakitkan badan kita. Jadi cahaya ni ada dua. Cuma diibaratkan di sini, engkaulah wahai Allah. Cahaya, kalau kita terjemah biasa, cahaya bulan dan cahaya bintang. Apa makna cahaya bulan? Cahaya yang menerangi kerohanian kita. Tuan-tuan, hidup kita ni ada roh, ada jasad, ada zahir, ada batin. Maka ada cahaya yang menyuluh kerohanian kita, ada cahaya yang menyuluh jasad zahir kita. Maka Allah Ta'ala lah Tuhan yang memberi cahaya kepada kita dalam menyuluh perjalanan hati dan jiwa kita. Sebab tu dalam hati ni ada nur, cahaya iman, ada cahaya ilmu, ada cahaya tauhid, ada cahaya makrifah dalam hati kita. Dan zahir kita ni tuan-tuan sekalian melalui cahaya kehidupan yang kita lalui dalam perjalanan kita untuk menuju Allah. Anta fil qauni ridai, anta amni wa rajai. Saya baca takat itulah dulu tuan-tuan ya. Engkau wahai Allah di dalam seluruh alam ini adalah keredaanku. Anta wahai Allah fil qauni, dalam alam yang aku lalui ini, ridai adalah keredaanku. Apa makna tuan-tuan? Kita hidup dalam perjalanan dunia ni, alam dunia ni, pelbagai-bagai keadaan yang kita tempuh. Ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin. Ada kadang-kadang gembira, ada kadang derita. Maka seluruh yang kita lalui ini adalah daripada Allah. Maka redalah dengan dia. Kita pun dari Allah. Apa yang kita hidup sekarang ni adalah semua dari Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Dan Allah boleh tentukan bila-bila kita nak sihat, bila-bila kita nak sakit, maka terima je lah tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tadi, Sayyidina Uwais Qarni ni, dia gembira dengan sakit yang Allah beri pada dia. Lepas tu dia duduk di Mekah lama, mak dia tanya, bila mana balik daripada Mekah, mak dia tanya dia soalan. Wahai Uwais, kamu doa apa dekat Mekah? Banyak tak kamu doa? Banyak wahai ibu, saya doa banyak di Mekah. Apa yang kamu doa untuk kamu? Dia kata tak ada wahai ibu. Semua doa yang saya baca itu, semua untuk ibu. Ini tuan-tuan, sebab tu dia jadi orang terkenal di langit. Hebatnya dia ni tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana bila mana dia berada di bumi Mekah, bumi yang penuh dengan mustajab doa, banyak dia doa, tapi tak ada satu pun doa untuk dia. Dia doa semua untuk mak dia. Maka mak dia kata, wahai Uwais, kan kamu sakit. Kenapa kamu tak doa supaya kamu sembuh sakit kamu? Allah sembuhkan sakit kamu. Dia kata, tak apa wahai ibu. Doa semua untuk ibu. Akhir sekali mak dia kata apa? Mak dia kata, wahai Uwais, kamu tahu tak Allah minta kamu taat pada ibu? Ya. Sekarang ibu arahkan kamu supaya kamu doa kepada Allah, supaya Allah sembuhkan sakit kamu. Maka dia angkat tangan, ya Allah, dengan sebab ibu aku suruh, aku perintah pada aku, dan engkau suruh aku taat pada ibu aku doa, engkau ya Allah tolong sembuhkan penyakit aku, tapi tolong simpan sedikit penyakit tu sebesar duit 10 sen, kata ulama atas belakang dia. Kenapa? Kenangan Allah bagi dia sakit. Kita ni macam mana tuan-tuan? Kalau sakit kepala, doa pada Allah, ya Allah sembuhkanlah sakit kepala aku ya Allah, tapi tinggallah sikit ya Allah, supaya aku boleh rasa engkau yang bagi sakit ni ya Allah. Sebab apa ya? Supaya ada ingatan diri dia dengan Allah. Wih, subhanallah tuan-tuan, boleh bayang tak? Mana ada kita kan? Kita ni tanya soalan lagi. Ingat saya ada masa nak sakit kepala. Kita tanya soalan. Tak ada masa. Itulah keadaan saya dengan tuan-tuan. Kita lemah dalam berinteraksi dengan Allah. Akhirnya dalam teks ini, anta raihani, mana tadi? Bukan. Anta amni wa rajai. Engkau wahai Allah adalah keamananku, engkau wahai Allah adalah pengharapanku. Ya, tidak ada rasa lebih aman kecuali dengan Allah, dan tidak ada rasa penuh pengharapan kecuali kepada Allah. Sebab tu ada ulama kata, tuan-tuan, apakah hakikat tauhid? Hakikat tauhid ni, selain daripada kita mengesahkan Allah, kita letakkan seluruh pergantungan dunia dan akhirat kita, hidup dan mati kita pada Allah. Itu tauhid. Mana surah tauhid? Surah Al-Ikhlas. Pasal tak? Surah mentauhidkan Allah, surah Ikhlas. Apa makna ikhlas? Seluruh dalam diri dan hati kita ni adalah untuk Allah, itu ikhlas. Seluruh hidup dan mati kita untuk Allah, itu ikhlas. Maka ayat pertama, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu Tuhan yang esa. Okey, itu cerita tauhid. Ayat kedua, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Maka sebab tu ulama kata ada dua hakikat tauhid. Pertama, mengesahkan Allah, hanya Allah lah segala-galanya. Yang kedua, menggantungkan seluruh pengharapan kita kepada Allah. Jadi di saat kita bercinta dengan Allah, maka seluruh hidup dan mati kita adalah kita gantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit yang lain tuan-tuan boleh bacalah insya-Allah ya. Itulah maksud. Baik, kita masuk pada bicara yang ke-6, muka surat 137 ni tuan-tuan. Baik, yang ni saya nak ijazahkan pada tuan-tuan.
yang kalau tuan-tuan ada masa boleh baca. Ni antara amalan-amalan yang daripada guru-guru saya daripada Syria dengan daripada Hadramaut Yaman. Antara amalan-amalan sunat. Tuan-tuan sekalian, dia nak amal boleh, tak amal pun tak apa. Ada yang harus tuan-tuan amal, ada yang tak amal pun tak ada masalah tuan-tuan. Baik, ni saya ringkaskan seringkah mungkin ni ya. Di antara amalannya tuan-tuan bacaan sebelum subuh. Dia bacaan sebelum subuh. Sebelum subuh tu maknanya tuan-tuan bangun, tuan-tuan nak solat witir, solat hajat, solat tahajud dan sebagainya. Kemudian sebelum orang azan subuh itu, tuan-tuan boleh baca yang ni. Sebanyak 40 kali dan tambah dengan yang bawah tu sekali. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ni yang kita baca di Hadramaut Yaman dulu. Dia 2 rangkap, baca 2 kali. Kita gabung 2. Bacaan rangkap pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum, la tu baca 2 harakat. Tu tuan-tuan, cara baca. Kalau tak nak baca macam ni pun boleh. Macam doa lah tuan-tuan, macam doa. Doa tu kita nak baca macam mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Boleh juga nak baca. Tapi kalau nak baca biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nak balas juga. Rugi masa lah tuan-tuan. Ada orang ni benda ni pun dia nak itu. Okeylah. Macam mana ni? Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi cepat baca dia, lagi cepat habis 40 kali. Cuma kalau masa kita duduk di Hadramaut Yaman, dia ada yang mengepalai baca zikir tu. Dia baca berapa tuan-tuan? 1 jam. Bukan yang ni saja, banyak lagi. Tapi ini saya ringkaskan. Ya, kita bangun pukul 3 pagi, solat 1 jam. Tak kira nak solat masing-masing 1 jam, lebih kurang nak solat apa solatlah. 1 jam lagi zikir. Zikir ni dia baca tuan-tuan, punya laju dia baca. Kalau kita baca 2 jam, dia baca 1 jam, kita follow ikut dia. Tu salah satunya dia baca macam tadi. Kali pertama baca la tu 2 harakat, kali kedua baca 6 harakat. Ya, la tu kalau 2 harakat kita kata mak asli. Kalau 6 harakat tuan-tuan belajar ya, dia panggil mak ta'zim. Lam alif selepasnya ada kalimah tauhid, itu mak ta'zim 6 harakat. Jadi dia boleh baca Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhir itu yang ke-41 tu, fi kulli lahzatin abada adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Yang tu baca tuan-tuan. Nak baca perlahan pun boleh, nak baca ada suara dengan lagu pun boleh, baca biasa pun boleh. Yang bawah tu apa maksudnya? Apa yang kita baca 40 kali tadi, maka ulama mengatakan kepada kita supaya kita pohon balik pada Allah, supaya Allah gandakan bacaan itu walaupun 40 kali. Bacaan tersebut sebanyak apa? Fi kulli lahzatin abada adada khalqik, setiap ketika selamanya, sebanyak bilangan makhlukmu, sebanyak keadaan dirimu, seberat arasmu dan sebanyak bilangan dakwat menulis kalimahmu. Itu kita minta ganda. Supaya apa tuan-tuan? Allah kata doa pada Allah, Allah akan mustajab. Jadi kadang-kadang kita baca sekali, kita minta Allah ganda 100 kali. Dalam Islam ni dia ada konsep gandaan. Contoh, kita selawat kepada Nabi sekali, Allah rahmat kita 10 kali. Kita baca 1 huruf Quran, 1 huruf Allah ganda 10. Maka kaedah itu ulama pun membuat satu kaedah bahawa bila mana kita baca satu-satu bacaan, kita minta Allah, ya Allah, engkau tolonglah gandakan bacaan aku tadi sebanyak makhlukmu yang ada di bumi, sebanyak makhlukmu yang ada di langit, sebanyak makhlukmu yang ada di antara langit dan bumi. Itu boleh kaedah itu tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik, selesai. Bacaan selepas solat sunat subuh. Ya tuan-tuan, solat subuh, solat azan, lepas baca tadi dia azan, kemudian antara kita baca kita solat sunat subuh, antara tunggu bilal iqamah, ini antara bacaan dia. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, 100 kali. Ya tuan-tuan, ni antara amalan yang murah rezeki. Tapi kalau kita sebut macam ni, rasa nak amal sikit kan? Boleh ni ustaz, yang ni. Yang ni boleh. Dia amalan murah rezeki tuan-tuan. Rezeki apa? Tuan-tuan rasa sendirilah. Rezeki apa? Cuma kalau tuan nak fokus, tuan-tuan niat ketika baca yang ni. Sama juga fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Okey, selesai. Kemudian muka surat 138.
Selesai yang tu tuan-tuan, tuan-tuan baca yang ni. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ini amalan menghidupkan hati. Tuan-tuan akan sampai satu saat hati kita mati. Ya, kenapa? Kerana ujian-ujian yang berat kepada hati kita. Kadang-kadang dia jadi keras, kadang-kadang dia jadi lalai, kadang-kadang dia jadi sombong, kadang-kadang dia jadi riak. Ini kenapa? Hati itu mati. Maka kalau boleh hati kita sentiasa hidup dengan iman, hidup dengan takwa, maka ini antara amalan dia. Kemudian ada amalan yang 18 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum ahyil qulubi tahya waslih lana al-a'mal fid din wad dunya. Ni baca 18 kali. Nak baca boleh tuan-tuan, kalau tak baca pun tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian bacaan selepas solat subuh. Lepas solat subuh ni antara, kalau tuan-tuan nak wirid macam biasa pun boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan nak baca yang ni pun boleh, tak ada masalah. Kemudian bacaan selepas solat zuhur. Ini bacaan selepas solat zuhur. Baik, selepas solat zuhur ni tuan-tuan antara amalan murah rezeki yang disebut oleh Habib Sa'ad dalam kitab beliau Kaifa Takunu Ghaniyan. Ada seorang ulama tuan-tuan sekalian dah meninggal dah. Ulama di Hadramaut Yaman, ditulis satu kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana kamu nak jadi kaya dunia dan akhirat kamu. Ini antara bacaan dia. Lepas zuhur, tuan-tuan wirid yang biasa-biasa duk wirid, sambil-sambil tuan-tuan naik kenderaan nak balik rumah, tuan-tuan baca yang ni, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali. Baik, kemudian bacaan selepas asar. Ni saya ringkas mungkin tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak yang panjang-panjang, tuan-tuan mesej saya lah, saya bagi yang panjang. Bacaan selepas zuhur ni, dia ada Hizbun Nasr. Hizbun Nasri. Baca dia lebih kurang 5 minit hingga 7 minit gitulah. Baik, kemudian bacaan selepas asar. Selepas asar ni tuan-tuan, kami masa di sana dulu, lepas asar, lepas wirid semua sekali, kemudian baca suratul Waqiah. Lepas baca suratul Waqiah, baca doa ni. Ni juga amalan murah rezeki. Tuan-tuan sekalian, rezeki yang paling tuan-tuan, rezeki yang paling indah dalam hidup ni ialah kita makin dekat dengan Allah. Itu rezeki yang paling mahal. Ya, dengan umur yang ada macam kita ni kan, tak mau dah banyak-banyak ya. Nasi pun makan separuh aja ya. Ke masih 3 pinggan? Tak ada dah tuan-tuan. Tak ada, tak mau dah. Kadang-kadang saya tengok perhati haji-haji kat Kenduri kan. Kenduri sekitar Shah Alam ni, saya tengok haji ni makan banyak ke? Padahal kita masuk, kita sengaja masuk lebih tuan-tuan sekalian ya. Tak, buang. Kita pun buat sikit, buang lagi. Maknanya tak nak dah kita. Betul ya? Tak nak dah. Kalau muda-muda ni makan banyak lagi lah. Tak adalah syurah. Kalau macam kita ni tak mau dah. Jadi rezeki yang paling mahal ialah di saat Allah Ta'ala dekatkan kita dengan Allah. Baik, muka surat 141 tuan-tuan. Bacaan sebelum maghrib. Ni antara amalan wali abdal. Antara amalan. Tuan-tuan sekalian ya. Nak amal-amal tak amal susah. Saya kenapa? Saya cakap gitu. Sebab ada orang ni, dia banyak tanya. Banyak tanya tak payah amal lah tuan-tuan, mudah. Ini antara amalan wali abdal. Wali abdal ni ada wali-wali Allah. Wali ni kalau saya tengok dalam kitab-kitab lah, dia lebih kurang dekat 30 lebih jenis wali. Ada wali kutub, ada wali, macam mana istilah dia tuan-tuan? Wali paling rendah, tapi nak kata wali mana ada paling rendah tuan-tuan? Orang mukmin. Semua orang mukmin adalah wali-wali Allah. Mana dalil Quran? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni menjaga orang-orang, Allah wali alladzina amanu. Allah adalah wali pada orang beriman. Apa makna wali pada orang beriman? Allah menjaga orang beriman. Maka semua orang beriman yang dijaga oleh Allah itu adalah wali-wali Allah. Itu paling rendah. Kemudian wali abdah, wali apa tuan-tuan? Wali abdah ni wali yang ada setengah ulama kata 40, setengah ulama kata 7. Tuan-tuan kan ya? Tuan-tuan pernah dengar satu kisah, wallahu alam tuan-tuan ya? Kisah-kisah yang macam ni kadang-kadang nak cerita pun, dia sebenarnya dunia sekarang ni bukan tak nak cerita. Dia live macam ni payah tuan-tuan sekalian. Sebab ada orang di luar sana tu macam-macam dia. dia saya tak tahu kenapa dunia akhir zaman, tapi tak apalah. Kalau kita cerita wali, dia petikai. Kalau cerita pasal apa, sihak ke apa? Sihak. Saya tanya tadi, hak tu eja macam mana? Dia kata HULK lah ustaz. Betul? HULK eja. C tu apa C tu? Eja macam mana C tu? Ya, SHI. Bahasa Inggeris. Apa maksud dia sebenarnya? Hak tu yang makhluk hijau dalam TV tu ke? Oh bukan. Saya ingatkan yang hak yang itu dalam TV tu. Dah tuan-tuan, mengarut tak kat mana pun orang ikut.
Orang boleh percaya. La haula wala quwwata illa billah. Bila mana kita cerita pasal wali, sudah. Cuma ada satu kisah ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa ada rasa nak jadi wali abdal. Kalau itu. Boleh, tak ada masalah. Kalau orang tanya, "Ustaz, boleh ke nak jadi wali?" Boleh. Jangan mengaku wali je. Nak mengaku wali, kenapa nak jadi wali? Sebab nak jadi kekasih Allah. Wali-wali ni kan orang yang dekat dengan Allah. Kekasih-kekasih Allah. Yang dijaga oleh Allah. Hati mereka, jiwa mereka, hidup mereka, mati mereka. Naklah. Tapi jangan mengaku. Jangan sekali-kali mengaku wali. Walaupun banyak benda-benda pelik berlaku pada tuan-tuan. Boleh terbang ke, boleh apa. Baik tuan-tuan mengaku burung aja kalau boleh terbang. Jangan mengaku wali. Ya. Saya boleh terbang semalam, Ustaz. Oi, dah jadi apa? Dah jadi burung? Okey, setakat. Teruskan. Baik, satu kalinya seorang pencuri, dia masuk rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ni kisah lah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bila mana dia masuk, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk ibadah, duduk solat malam. Kemudian dia sedar ada orang masuk, kawan tu pun sedar. Dia kata dah tuan rumah dah tahu, dia pun masuk bawah, tempat duduk bawah. Zaman dulu wallahu a'lam lah tempat duduk macam mana tuan-tuan, dia macam kursi panjang pun dah ada bawah tempat duduk tu, yang dia lah hampa dengan tikar, jadi tak nampak. Duduk sekejap ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu, rupanya kisah itu ialah ada dua orang wali abdal datang nak ziarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satunya ziarah tu nak minta pandangan siapa yang nak ganti, sebab ada malam tu ada seorang wali abdal meninggal. Apa makna abdal? Abdal ni ganti. Wali kalau mati seorang, diganti oleh Allah. Mati seorang, diganti oleh Allah. Dia mesti cukup tujuh satu-satu masa, 7 orang. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani kata, kalau kamu nak cari wali abdal ni, dia ciri-ciri dia tak tidur malam. Tu ciri-ciri wali abdal. Dia beribadah, dia tak tidur malam. Dia kata, kami dah teliti di sekitar kawasan ini, semua orang tidur malam ni. Tak ada orang bangun. Dia kata ada seorang. Ada seorang yang tak tidur malam, kata dia. Mana dia kata, aduh, duduk bawah kursi yang kita duduk ni. Keluar, kata dia. Kawan tu pun keluar. Rupanya pencuri tu, tuan-tuan, dia salah mencuri, dia mencuri rumah wali. Akhir sekali dia kata, kamu akan dipilih, kamu kena taubat pada Allah, ambil wuduk, solat taubat pada Allah, mandi, taubat dan sebagainya. Lepas tu dah, ni. Maka dia tunjuk, inilah wali abdal. Salah satu cirinya, tak tidur malam. Tuan-tuan. Tapi dia ni pelik. Dia masuk rumah, dia tak jadi mencuri lah. Mana dia masuk, dia nak mencuri, tapi dah tuan rumah dah sedar, dia duduk sembunyi lah bawah dalam tu. Wallahu a'lam. Tu antara kisahnya, tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu. Dan antara amalan wali abdal ni, yang ni tuan-tuan tak apalah, yang tadi cerita sekadar cerita, yang ni antaranya adalah memohon istighfar kepada Allah untuk diri sendiri, dan memohon istighfar kepada Allah kepada orang-orang mukmin, dan mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Ini antaranya. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum allazi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Itu antara bacalah. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum allazi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Baca 28 kali. Baca ni sebelum maghrib. Sebelum maghrib tak kira lah tuan-tuan, setengah jam sebelum maghrib, 1 jam sebelum maghrib tuan-tuan boleh baca. Biasanya kami baca setengah jam sebelum maghrib. Kemudian yang terakhir baca fi kulli lahzatin abadan ala khalqi. Regu dia yang bawah tu. Kemudian kita baca istighfar untuk orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 28 kali. Kalau nak baca lah tuan-tuan. Muka surat 142. Bacaan selepas isyak. Ayat ni, baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Ni tuan-tuan sekalian, Allah akan makbulkan segala doa-doa, segala hajat-hajat. Kemudian selepas tu 70 kali, tuan-tuan baca 11 kali. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ni lama dah kita doa amal dulu tuan-tuan. Bila mana kita berdepan dengan masalah tertentu, kita baca ni, insya-Allah Allah selesaikan masalah kita. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku berserah urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sebenarnya Allah itu Maha melihat kepada hamba-hambanya. Ni lepas isyak. Ni paling pendek tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak panjang, tuan-tuan mesej sajalah. Dia ada Hizbun Nawawi. Panjang, baca dia 15 minit. Baik. Kemudian bacaan selepas solat sunat qabliyah. Tuan-tuan solat sunat qabliyah kan? Azan, kemudian kita solat sunat qabliyah. Selepas solat sunat qabliyah ni antara amalan dia. Amalan aulia-aulia di Tarim. Ini wirid Syekh Abi Bakar bin Salim. Wirid Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini antara atuk kepada Habib Omar.
Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azima sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman ni'am, ya kasir al-jud, ya wasi' al-ata, ya khafi al-lutfi, ya jamil sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim warda anis sahabati ajma'in. Ini panjang sikit tuan-tuan. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farir wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fatasirun asir alaika yassir. Allahumma la man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi ainika allati la tanam wa qrufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina falahnika wa anta siqatuna wa raja'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa idada kalimati. Okey tuan-tuan ya. Ada sambung sikit lagi. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan indal hisab wa amanan min al azab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini antara bacaan itu sementara menunggu itu. Ataupun paling kurang, ya paling kurang tuan-tuan baca yang muka surat 146 tu. Ya 146. Muka surat 146 ni kalau tuan-tuan tak sempat nak bacanya tu, tuan-tuan baca subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astaghfirullah 10 kali. Kemudian tuan-tuan genapkan yang ke-10, yang ke-9 kali. Yang ke-10 tuan-tuan sekalian astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin ila yaumiddin. Tuan-tuan tolong betulkan dalam buku tu ya. Tu salah saya tulis tu. Yang tu 10 tu, yang bawah tu tuan-tuan tolong buang angka 1 tu. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya bukan angka 1, angka kosong tuan-tuan. Wa li jami'il muslimin ila yaumiddin, tu 1 aja tu. Bukan 10 tu, minta maaf. Fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa idada kalimati. Tu pun 1. Kemudian baca ayat kursi sekali. Ayat kursi sekali. Kemudian habis itulah tuan-tuan. Siapa yang amal yang ni, Allah akan bagi khusyuk kepada dia. Minta maaf tuan-tuan, laju sangat ni ya. Sebab ada buku tu, tengok balik dalam buku tu. Paling kurang ada dalam satu ayat dalam Quran, hendaklah kau berzikir dan kau solat. Jadi orang tanya, solat tu dah zikir, tapi sebelum solat tuan-tuan kena zikir. Bila mana tuan-tuan zikir, saya ulang balik, antara zikir sebelum solat ni, tuan-tuan solat sunat dulu. Sementara tuan-tuan menunggu untuk solat fardu tu, tuan-tuan baca 10 kali subhanallah, 10 kali la ilaha illallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar, istighfar sekali. Minta maaf, istighfar sekali. Istighfar yang tadi astaghfirullah tu 9 kali, istighfar pada kedua ibu bapa sekali. Kemudian baca ayat kursi sekali. Allah akan anugerahkan kepada tuan-tuan khusyuk dalam solat. Tuan-tuan tengok balik dalam buku tu ya. Wallahu alam. Habislah situ tuan-tuan. Kemudian yang bicara yang ketujuh tu, yang ketujuh ataupun bicara hati ketujuh, makna bab yang ketujuh, yang ini sekadar saya senaraikan pada tuan-tuan zikir-zikir umum. Yang tuan-tuan kalau zikir-zikir munajat dalam kuliah yang saya baca dengan guru saya baca ringkas tuan-tuan. Contohlah zikir mahabbah yang pertama tu. Zikir mahabbah ni ialah zikir yang akan mencetuskan rasa cinta kita kepada Allah. Antara bacaannya yang tu tuan-tuan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tu baca. Ya, dia boleh mencetuskan rasa cinta pada Allah. Yang ini orang marahlah tuan-tuan sebab zikir Allah Allah ni. Mana dalil zikir Allah Allah? Surah Muzammil ayat 8. Wazkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, hendaklah engkau berzikir. Apa makna zikir? Sebut. Apa engkau kena sebut? Isma rabbik, nama Tuhanmu. Apakah nama Tuhan kita? Allah. Itu dalil tuan-tuan sekalian. Ada orang kata, kenapa tak boleh zikir dengan nama Allah? Dia kata tak, sebab Allah tu, nama tu tak sempurna. Kena sebut subhanallah baru sempurna. Orang ni tuan-tuan dia tak faham. Allah adalah Allah pada zatnya, Allah pada namanya, Allah pada sifatnya, Allah pada perbuatannya adalah sempurna. Kerana dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Sempurna pada namanya, sempurna pada zatnya, sempurna pada perbuatannya. Sebab tu kalau kita, mana hujah paling ringkas? Hujah paling ringkas Allah Ta'ala ni, cuba tuan-tuan baca surah Fatihah ayat 1 dengan ayat 2.
Ayat 1 ni bismillah dengan nama Allah. Apa tulisan Allah? Alif lam lam alif ha. Cuba baca ayat 2, alhamdulillah. Apa nama Allah dalam tu? Lam lam alif ha. Mana satu huruf? Tak ada satu huruf yang telah terbuang daripada ayat 1 dengan ayat 2. Tapi tetap terjemahnya dan hakikatnya, maknanya adalah sempurna. Jadi betapa nama Allah tu sempurna, kalau dibuang satu huruf pun tetap sempurna. Buang satu huruf lagi, huruf lam. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik dia, Allah. Buang satu lagi huruf, tinggal huruf ha. Huruf ha ni kata ulama, di atas tu ada waw. Ada baris depan. Sebab tu Allah kadang-kadang dia kata diri dia, la ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan dia. Ni tuan-tuan bahas-bahas akan datang. Yang insya-Allah saya rasa akan datang saya baca kitab tauhid lah. Tuan-tuan sekalian, supaya kita perjelaskan tajuk ni. Yang bawah tu, tak apalah tuan-tuan, kita baca lain kali yang bawah tu. Yang nombor 2 tu. Dia dalam bentuk nasyid. Itu antara saya senaraikan di sini, yang guru-guru saya yang saya terima semasa saya belajar di Mesir, di Hadramaut Yaman. Itulah antara nama-nama yang saya tulis secara ringkas di situ. Tuan-tuan sekalian, dan di situ untuk malam ni, Ana Al-Fakir, tuan-tuan sekalian, Nik Bakri bin Nikmat, saya ijazahkan kepada tuan-tuan segala ilmu yang saya baca daripada awal tentang hati yang ingat Allah sampailah kepada malam ni yang terakhir tajuk malam ni tuan-tuan sekalian. Saya ijazahkan bisanadin muttasilin dengan sanad yang bersambung min syaikhi daripada guru saya Sayyidi Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Yusuf bin Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani hafizallahu taala, dan kepada guru saya Sayyidi Allamah Al-Arif Billah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibnu Syekh Habib Bakar bin Salim, daripada guru saya Habib Sayyid Syekh bin Abdullah bin Salim Al-Habsyi, daripada guru saya Habib Sayyid Abdullah bin Abu Bakar bin Salim As-Sarri, dan daripada guru saya dan para habaib dan para masyayikh daripada Mesir yang saya belajar dan daripada Yaman. Dengan ini saya ijazahkan kepada tuan-tuan segala ilmu yang ada pada malam ni. Ia ada termasuk zikir-zikir umum dan zikir-zikir khusus. Moga-moga tuan-tuan sekalian mendekatkan hati saya, hati tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat-saat kita bertemu dengan Allah. Jadi hal qabiltum, saya bertanya dengan satu soalan adalah kata tuan menerimanya, maka jawapannya qabil, qabilna ataupun qabiltu. Dan kita baca bisiril Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi yang terakhirnya tuan-tuan, kalau segala kekurangan sepanjang saya mengajar ni, minta maaf banyak-banyak. Ya, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.